Bangun di mahsyar pun serentak 3 orang sahabat bangun. Abu Bakar bangun, Umar pun bangun. Nabi melihat ke atas, Nabi nampak Musa AS sedang bangun. Tuan-tuan, semua bangun. Antara umat Nabi Muhammad yang awal bangun ialah mereka yang dikebumikan di perkuburan Baqi'. Awal bangun. Kemudian semua melihat. Sesiapa di kalangan orang Islam yang pernah mendengar tentang mahsyar, maka dia tahu itulah mahsyar dan kebangkitan. Bila dia tengok kan, dia ada jawapan. Ini mahsyar. Majoriti tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk mahsyar ni tajuk yang telah pun saya ceramah sejak saya balik daripada Syria 2008. Sejak dari 10 tahun yang lalu lah, lebih kurang. Apabila saya balik dan melihat rakan-rakan di kalangan ustaz, waktu tu tengok YouTube lah, Ustaz Syamsuri kalau di sebelah utara, Ustaz Fawaz Makjan, tu semua tu nama-nama yang waktu saya balik tu dah ada dalam YouTube lah. Bukan seronok nak masuk YouTube, tapi seorang demi seorang saya tengok 20 orang penceramah, 30 orang, 40 orang. Tajuk mahsyar tidak dibahaskan. Maka saya pun tengok balik kitab-kitab At-Tazkirah Syu'abul Iman, tengok kitab himpun hadis-hadis dan ayat Quran yang bercakap tentang mahsyar yang sangat banyak. Sangat banyak. Tapi kita tak sedar bahawa ayat Quran itu tentang mahsyar sebab kita tidak tahu tafsirannya. Malam ni saya akan bawa tuan-tuan ke alam mahsyar, sebahagian kecil sajalah. Sebahagiannya. Sebab ceramah kalau sampai 3 jam orang tak dengar lah. Orang tengok jam. Saya duduk situ tadi bau lauk lah. Bau gulai apa. Pintu buka pula. Sejam setengah boleh lah. Dan lepas tu dia tengok lain. Tengok ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Selepas dunia kita akan berpindah ke alam barzakh. Selepas alam barzakh kita akan pindah ke mahsyar. Tiap-tiap alam ini lebih dahsyat, lebih mencabar dan lebih susah daripada alam yang sebelumnya. Ini kaedah nombor 1. Maklumat nombor 1. Tiap-tiap alam yang saya dan tuan-tuan tempuh akan tempuh nanti lebih susah dari alam yang sebelumnya. Lebih susah, lebih resah, lebih takut, lebih panjang. Dunia, barzakh, mahsyar. Tak habis lagi. Dunia, barzakh, mahsyar, sirat. Tiap-tiap satu lebih panjang dari sebelumnya. Selepas sirat, syurga, neraka. Maka syurga, tempoh duduknya tiada tandingan. Dan juga neraka, tempoh duduknya tiada tandingan. Kita ada had. Selepas barzakh, selepas dunia, manusia berpindah ke barzakh. Sampai malam ni 2020, berapa tarikh?
Oh ni dia handphone. Handphone pun terlupa. 7 bulan. Tuan-tuan, sampai malam ini barzakh sudah ada penghuni. Sehinggalah saya bercakap malam ni, sampai sekarang ini, saya bercakap dengan tuan-tuan 8.15 ni, di barzakh sudah ada penghuni taman syurga, belum syurga, taman syurga, dan juga di azab di alam barzakh. Ada 2 kumpulan sekarang, sampai sekarang. Antara jenis azab yang ada di barzakh ialah satu orang yang pegang pisau, tangan dia sendiri memotong dan membelah pipinya sehingga ke lehernya belah. Kemudian bersambung. Pisau yang sama dia letakkan di sebelah kiri, dia heret ke belakang, kemudian terbelah, kemudian bersambung. Ila yaumil qiyamah, Nabi kata sampai kiamat. Allahu Akbar. Subhanallah wa ni'mal wakil. Sebab tu Nabi berdoa daripada azab, amin azabil qabri wa a'udzubika min azabil qabri. Wahai Allah, lindungilah aku daripada azab kubur. Yang tu saya baru sebut satu azab kubur, belum lagi azab neraka. Neraka semalam kita bercakap di air limau. Air limau tak betul. Air limau semalam. Selepas ini akan berlaku kiamat, bermaksud dunia dan alam ini mati. Tuan-tuan takkan jumpa dah air limau, tuan-tuan takkan jumpa dah merlimau, tuan-tuan takkan jumpa dah jasin, tuan-tuan takkan jumpa dah kedah, tuan-tuan takkan tengok selama-lamanya bumi dan dunia ini. Kerana dunia dan bumi ini keseluruhannya akan menghembuskan nafas yang terakhir, yang namanya Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat. Bila Allah arahkan Israfil, yang sekarang ini sedang memegang sangkakala. Bentuk sangkakala itu seperti tanduk. Ni tak masuk tajuk masa ni, masih mukadimah. Saya nak cepat sikit. Bentuk sangkakala itu seperti tanduk, dan sangkakala itu telah pun berada di mulut Israfil alaihi salam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya sendiri. Nabi tengok sendiri Israfil, tetapi tak boleh nak tengok keseluruhan Israfil kerana jarak dari telinga Israfil ke bahunya memakan masa 70 tahun perjalanan. Tengok sikit dah. Kecil je manusia ni, tapi takabur depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah arah Israfil, tiup sangkakala pertama, dia ada 2 riwayat. Ada 3 sangkakala, riwayat yang satu lagi 2 sangkakala, 2 kali. Saya tak mau sebut khilaf lah, sebab kita tak faham. Saya ambil satu pendapat je. Malam ni saya pilih pendapat. Allah akan arahkan, unfukh ya Israfil, tiup sangkakala yang berada di mulutmu wahai Israfil. Maka malaikat Israfil pun tiup sekali dah. Yauma yunfakhu fis-sur. Ketika itu ditiupkan sangkakala, lalu matilah seluruh yang bernyawa pada hari sangkakala itu ditiupkan. Semua yang bernyawa, manusia, jin,
malaikat, syaitan, binatang. Tuan-tuan hafal. 5 makhluk ni bernyawa. Bukan 5 orang, 5 bangsa. Apabila Israfil alaihissalam tiup sangkakala yang pertama, kelima-lima bangsa ini mati. Seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Malaikat, keseluruhan malaikat. Tuan-tuan tengok alam ni luas. Alam ni bukan bumi. Alam ni planet-planet segalanya. Seluas alam ini 90% adalah para malaikat. Banyaknya bilangan malaikat, kesemuanya mati. Termasuk Malakul Maut yang merupakan makhluk terakhir yang mati di atas muka bumi Allah, yang bernyawa. Apabila Allah bertanya kepada Malakul Maut, "Man baqiya ya Malakal Maut?" Siapa lagi yang kekal wahai Malaikat Maut? Dalam Quran Allah memanggil beliau dengan nama Malakul Maut. Dia sahaja yang boleh menarik nyawa daripada manusia, jin, binatang, malaikat dan juga syaitan. Malaikat lain tak boleh tarik nyawa. Dia saja yang boleh dan dia pegang di tangan dia. Malakul Maut bila dia tarik, dia pegang di tangannya macam tu. Roh, subhanallah. Tuan-tuan jangan risau. Semua orang akan melihat Malakul Maut pada hari pertama kematiannya. Orang mati dia tengok mana tuan? Kanan ke kiri? Atas. Dia akan tengok atas. Sebab dia ikut roh dia. Dan malaikat maut duduk di sini. Di sebelah kanan, di kepala. Dia ikut roh dia, kemudian dia tengok. Maka perkara ghaib yang akan dilihat oleh saya dan kita semua, nas'alullah as-salamah, ialah wajah Malakul Maut. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian bila habis di atas alam ini, tiada lagi yang ada nyawa. Berapa lama ambil masa untuk Allah matikan kesemua yang bernyawa, yang bilangannya lebih daripada ratusan juta bilion makhluk yang bernyawa. Ratusan juta bilion makhluk yang bernyawa sekali saja mati. Lalu Allah bertanya di dalam alam, di dalam wujud ini. Nak sebut alam tak ada. Di wujud ini, limanil mulkul yaum. Tuan-tuan baca dalam Quran, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Itulah ucapan jalla jalaluh wa jallat azamatuhu subhanahu. Ketika mana Allah telah mematikan kesemua makhluk yang berada di atas muka bumi, lalu Allah bertanya, hari ini kekuasaan dan kerajaan milik siapa? Bangun mana kerajaan yang paling lama memerintah. Sila bangun mana-mana sultan dan raja yang lama memerintah. Siapa jawab? Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan dan kekuasaan hanya sahaja milik Allah Al-Wahid, yang satu. Al-Qahhar, yang berkuasa. Yang berkuasa hanya Allah. Hanya Allah. Sebab tu apabila kalian minta dan mohonlah kepada Allah. Lalu Allah berkata, Anal Malik, Anal Malik, Anal Malik. Akulah Maharaja, akulah Maharaja, akulah Maharaja. Yang berkuasa sebenarnya ialah Allah Jalla Jalal. Semua mati. Termasuklah yang berada di dalam mahsyar, di dalam barzakh, termasuk yang ada di barzakh macam sekarang ni yang ada di barzakh sekarang ni dikembalikan ruh mereka hidup. Yang nikmat mendapat nikmat di barzakh, di taman syurga, yang azab sedang diazab.
dikembalikan roh mereka. Apabila ditiupkan sangkakala, maka mereka sekali dipengsankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dimatikan. Sebab mati seorang sekali saja. Kesakitan mati sekali saja. Dan apabila seseorang itu mati, maka dia tahu itu mati kerana kesakitan mati. Tidak pernah dirasakan oleh mana-mana makhluk di atas muka bumi Allah. Walaupun dia pernah merasakan kesakitan kanser tahap 4, melahirkan anak dan sebagainya. Bila hari orang itu mati, awal rohnya ditarik oleh malakul maut, dia tahu inilah mati. Sebab sakitnya sangat tidak terperi. Kemudian ditidurkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ketika ditiup, selepas tiup sangkakala yang pertama, Allah pun menggulung langit yang 7. Langit ada 7 lapis. Tuan-tuan tengok atas langit ni tak ada lah ni. Awan, kemudian langit 7 lapis. Satu lapis langit ketebalannya 500 tahun perjalanan. Yang ni Nabi sebut. Satu lapis langit ketebalannya 500 tahun perjalanan. Daripada langit pertama nak menuju ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Tebal langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Luas mana langit? Sebab itu bilangan bintang lebih banyak daripada bilangan butiran pasir pada 7 lautan dunia. Tuan-tuan pergi pantai, cedok sebelah tangan. Berapa butiran pasir pada sebelah tangan? 1000 butir. Lebih lah. Ni kita cedok macam tu, berapa butiran? Jutaan. Baru sebelah tangan. Bilangan bintang lebih banyak daripada bilangan seluruh butiran pasir pada 7 lautan. Kata Rasulullah, satu langit 500 tahun perjalanan. Tempat dia sangat luas. Yauma natwis sama'. Selepas ditiupkan sangkakala yang pertama, kami, kata Allah, menggulung langit. Subhanallah. Boleh tak nak tengok? Boleh tak nak tengok suasana Allah menggulung langit? Jawapannya, waktu tu semua mati. Cuma selepas masuk dalam syurga, boleh minta dengan Allah. Ingat tuan, yang saya sebut malam ni. Ingat yang saya sebut malam ni. Setiap orang, apa yang dia belajar di atas dunia ni, kemudian dia mati dengan ilmu apa yang dia belajar, ilmu itulah yang dia akan bawa sampai masuk dalam syurga. Kalau dia cikgu mat, sampai dalam syurga lah, dia reti algebra semua tu. Ni bukan saya sebut buat contoh, tuan. Semua ni ada dalil. Kesemuanya berdalil. Bukti dalil dia. Tak jadi panjang. Antara dalilnya ialah, kalau tuan nak tengok dalil, perkara-perkara yang saya sebut, setiap baris yang saya sebut pada malam ni, setiap orang masuk syurga dengan ilmu yang dia bawa. Maksudnya maklumat apa yang dia ada, yang itulah dia bawa. Sebab tu saya sebut kat tuan-tuan, ingat. Bahkan tuan-tuan akan ingat sebahagian daripada ilmu agama yang tuan-tuan belajar di atas muka bumi apa ni. Sebab tu seorang petani masuk syurga. Ni cerita nanti. Tuan-tuan akan jumpa petani itu dalam syurga. Nabi cerita. Nabi kata petani itu masuk syurga. Dah duduk dalam syurga, satu hari dia minta dengan Allah, ya Allah, nak berkebun. Hadis ini sahih. Dia kata, ya Allah, nak berkebun. Tuan-tuan ingat, tengok. Kerana dulu dia seorang petani. Sebab dulu dia seorang petani. Maka dia teringat rindu untuk berkebun. Lalu Allah Ta'ala kata, bukankah dalam syurga ni semua benda dah ada? Ya, semua dah ada, wahai Allah. Tapi
rindu kerja berkebun ketika di dunia dulu. Dia tahu tak menyiram? Tahu. Membajak, meracun, semua tu dia tahu. Dengan ilmu masing-masing. Kemudian Allah SWT gulung langit. Gulung ke semua langit. Seperti apa gulung? Tuan-tuan tertanya-tanya, gulung macam mana? Allah sebut dalam Quran, katayyis sijilli lil kutub, seperti mana lembaran kertas digulung. Ini kertas. Langit itu digulung, bukan tangan saya tu. Langit itu digulung seperti lembaran kertas digulung. Kemudian Allah hidupkan Israfil alaihissalam. Ini perjalanan tuan-tuan, ini perjalanannya. Percaya ke tak percaya ke, ini ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam beruntung. Kita tahu kisah ini semua. Allah hidupkan Israfil alaihissalam, lalu Allah arahkan Israfil untuk tiup sangkakala yang kedua. Dia panggil nafkhatul ba'ts. Sangkakala untuk menghidupkan. Lalu Israfil pun tiup. Dia tuan-tuan, sangkakala ni bunyi. Dia seperti tanduk. Diletakkan di mulut Israfil. Tuan-tuan jangan bayang muka orang pula. Saya pun tak tahu macam mana bentuk Israfil. Diletakkan di mulut dia, kemudian dia seperti corong yang besar. Sekali tiup, kesemua mati. Sekali saja. Tak perlu nak cucuk nak. Sekali tiup. Tiupan yang kedua, setelah dihidupkan Israfil alaihissalam, ditiupkan sangkakala. Lalu kesemuanya hidup. Sekali ya. Seandainya dibunuh seekor semut. Saya bawa semut, hidup satu, tak di sini. Lalu saya bunuh semut ni, seekor. Kemudian saya panggil seluruh doktor yang ada di atas muka bumi Allah ni, semua doktor yang ada di bumi, tolong hidupkan semut ni seekor. Nescaya selepas 1000 tahun, seluruh doktor ini takkan boleh menghidupkan seekor semut tadi. Berkuasanya Allah. Tuan-tuan, bila baca cerita mahsyar, selepas ni tuan-tuan tengok ayat Quran bercakap tentang mahsyar, mengembalikan keimanan dan kepercayaan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama Allah ambil masa untuk hidupkan seluruh makhluk yang bilangannya ratusan juta bilion? Jawapannya sekali ditiup sangkakala, hidup. Subhanallah. Maha suci Allah dan maha berkuasa Allah Jalla Jalalah. Kuasa Allah. Waktu hidup tu, kita baca dalam Yasin, disebutkan surah Yasin dan silap saya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Lalu mereka pun berkata, lepas ditiup sangkakala yang kedua, Allah Ta'ala turunkan air kehidupan. Air itu apabila kena tulang sulbi, kecil je di belakang badan setiap manusia, tulang yang tidak hancur, kena tulang itu mula hidup, dia membesar, jadi sempurna. Kemudian ditutup daging sendiri, sampailah kita jadi muka macam ni balik. Tuan-tuan jangan risau, warna yang sama, hidung yang sama, berat badan yang sama, nama yang sama, ketinggian yang sama, kerendahan yang sama, tak ubah. Dicantum balik, kita pun bangun, terus bangun. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, kata Allah di dalam Al-Quran. Ini saya sebut satu-satu ni, ayat-ayat yang cerita tentang mahsyar. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, apabila seluruh tulang belulang telah pun disalut dengan daging, maka bangun mereka dengan laju, bangun. Lalu melihat kanan dan kiri.
Kemudian mulut orang-orang yang tidak beriman berkata, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka siapa bangunkan kami. Bangun-bangun maki dah. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Yang ni ada manusia mulut dia hari-hari mencarut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hari-hari mencarut. Kadang dia tutup pintu, tangan dia tersepit. Dia tarik, dia mencarut. Babi dia kata. Dia yang buat, betul dia mencarut. Dia maki. Keluar, tengok selipar hilang. Haram. Mulut dia. Subhanallah. Ditiup sangkakala yang kedua, bangun orang-orang kafir yang tak ada iman apa semua ni. Bangun-bangun awal sekali sebut. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka kita. Siapa yang bangunkan kita? Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur ini? Tidur itu daripada selepas sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang kedua. Lalu dijawab oleh orang-orang beriman yang ada berdekatan dengannya. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan Allah. Wa sadaqal mursalun. Benarlah apa yang dibacakan oleh para rasul. Apa yang kita dengar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni malam ni. Malam ini yang kita dengar hadis-hadis. Hadis-hadis yang kita dengar pada malam ini tentang mahsyar. Peristiwa-peristiwa inilah yang pasti saya dan tuan-tuan akan lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tuan-tuan bukan melihat dengan mata hati, tuan-tuan. Bangun daripada tiupan sangkakala yang kedua seperti mana tuan-tuan melihat pada malam ini. Tengok di depan ni, tuan-tuan tengok kipas, tuan-tuan tengok lampu. Macam itulah suasana yang tuan-tuan akan lihat di mahsyar nanti. Tengok macam tu. Dengan mata ni. Subhanallah. Subhanallah. Semua bangun. Makhluk pertama yang bangun namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi buat macam ni. Apa? Nabi membuang saki-baki habuk. Ubah disebut dalam bahasa Arab. Masya Allah. Kemudian bangun Abu Bakar. Kemudian bangun Umar. 3 orang kawan yang persahabatan mereka adalah persahabatan terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pegang bahu Sayyidina Umar, Abu Bakar. Kemudian Nabi pegang bahu Sayyidina Umar ketika sedang berjalan di atas dunia dulu. Maka Nabi pun sebut, wahai Abu Bakar, wahai Umar, begini kita masuk ke dalam surga. Subhanallah. Bangun di mahsyar pun serentak 3 orang sahabat. Abu Bakar bangun, Umar pun bangun. Nabi melihat ke atas, Nabi nampak Musa AS sedang bangun. Tuan-tuan, semua bangun. Antara umat Nabi Muhammad yang awal bangun ialah mereka yang dikebumikan di perkuburan Baqi'. Awal bangun. Kemudian semua melihat. Sesiapa di kalangan orang Islam yang pernah mendengar tentang mahsyar, maka dia tahu itulah mahsyar dan kebangkitan. Bila dia tengok kan, dia ada jawapan. Ini mahsyar. Majoriti tak tahu. Hari ini ada 7 bilion. 2020 ada 7 bilion manusia. Di atas muka bumi Allah ada 7 bilion. Islam apa? 2 bilion Islam. Berapa bilion tak Islam? 5. 5 bilion ni tak tahu apa. Bangun-bangun tak tahu apa. Kemana? Siapa yang bangunkan kita? Ini hari apa? Untuk apa? Apa akan berlaku selepas ni? Kita
ratusan soalan. Itu adalah mahsyar. Hufatan, uratan, ghurla, kata Rasulullah. Majoriti penduduk mahsyar bangun dalam keadaan tidak berkasut, tidak berpakaian dan tidak dikhatamkan. Ini anda. Majoriti penduduk mahsyar bangun dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berselipar dan tidak dikhatamkan. Ghurla. Hadis ini sahih. Hufatan, uratan, ghurla. Ya Rasulullah, awayara ar-rijalu auratan nisa? Tanya Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kalau majoriti tidak berpakaian lelaki dan perempuan, maka orang lelaki mesti tengok aurat orang perempuan. Nabi jawab, ya Aisyah, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Itu ayat mahsyar. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Itu ayat mahsyar. Pada hari itu kata Allah, yafirrul mar'u min akhihi. Ketika ramai-ramai berjalan dengan bilangan ratusan bilion manusia, binatang, jin dan syaitan, semua berjalan serentak. Kadang-kala kita terserempak dengan abang kita. Ini ayat ni cerita. Kita pun nampak abang kita. Kemudian kita terus berpaling ke arah lain. Abang kita berpaling ke arah lain. Wa ummihi wa abihi. Ibu dan ayah. Kita nampak mak kita. Nampak mak kita. Daripada jauh ternampak mak kita. Mak kita pun nampak kita. Ibu kita berpaling ke arah lain. Kita berpaling ke arah lain. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah ni zaujah. Isteri. Suami nampak isteri. Isteri nampak suami. Ini antara kemungkinan. Bukan semuanya akan dilihat. Ini antara kemungkinan. Mungkin terserempak. Sebahagian dari kita tak terserempak siapa pun. Semua yang di mahsyar tidak dikenali oleh dia. Tak kenal semua. Tuan-tuan, 7 bilion di satu tempat. Itu baru 2020 punya manusia. Belum lagi daripada Adam alaihissalam. Ya Allah. Luas mana mahsyar itu, tuan-tuan? Waktu itu satu orang nak tengok satu orang yang lain dalam keadaan bertelanjang. Sebab itu Nabi jawab kepada Aisyah, ya Aisyah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari mahsyar itu tiada siapa yang akan melihat sesiapa, wahai Aisyah. Semua orang sibuk, resah, takut, gelisah dan tidak tahu ke mana untuk dituju. Tahu. Mahsyar. Mahsyar. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita semua umat Nabi Muhammad satu amalan, pahalanya banyak. Satu amalan, pahalanya banyak. Tak bosan. 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, iaitulah solat sunat subuh. Nilainya, pahalanya ialah lebih besar daripada seluruh dunia dan isinya. Sebab apa, tuan? Sebab perjalanan panjang, maka bekal kena banyak. Dunia berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Jarang-jarang dapat 90, 80. Jarang dapat. Cuma kat tangan yang 90. Memang tak ada. Kau malu nak angkat? Tak malu lah. Umur yang panjang, pahala banyak. Kemudian
menuju ke mahsyar. Ya Rasulullah, wa ma ardul mahsyar? Mahsyar itu apa? Sahabat tanya. Nabi pun sebut, satu tanah lapang yang akan menghimpunkan semua yang pernah bernyawa di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan, satu tanah lapang yang akan menghimpunkan semua yang pernah bernyawa, manusia, malaikat, syaitan, binatang, jin, 5 makhluk. 5 ni berbeza, setiap satu berbeza, 5 makhluk. Tuan-tuan boleh nampak tak kalau 100 bilion berdiri, nampak ke depan? Tak nampak. Jauh mata memandang. Itulah mahsyar. Al-aqdam fawqa al-aqdam, kata Rasulullah. Sehinggalah apabila mereka berhimpun sampai di mahsyar, kaki di atas kaki. Sempit. Walaupun tempatnya sangat luas. Tuan-tuan bayangkan, 2020 sahaja ada 7 bilion manusia. Berdirilah 7 bilion ni. Hufatan, uratan, ghurla, telanjang, tidak berselipar dan tidak dikhatankan. Orang yang beriman bila bangun, dia tahu itu hari apa. Orang yang beriman dan ada ilmu, dia tahu itulah mahsyar, lalu dia bangun. Dan disediakan di tepinya binatang tunggangan. Lalu dia naik binatang tunggangan tadi. Alhamdulillah. Ini Nabi cerita. Nabi sebut sinfun rukbana, sinfun musyah, wa sinfun rukbana, wa sinfun yamshuna ala wujuhihim. VVIP bukan Nabi sahaja dan bukan Rasul sahaja. Bergembiralah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang biasa, mati syahid pun tidak, Nabi pun tidak, Rasul pun dia tidak, Siddiqin pun dia tidak. Orang biasa. Tetapi orang biasa yang beriman, yang mengorbankan dunia untuk mendapatkan akhirat. Orang biasa yang di dalam hatinya penuh dengan cinta Allah dan Rasul. Tuan-tuan, orang yang beriman walaupun orang biasa, dia bangun, ada binatang tunggangan, dia dipersilakan oleh para malaikat untuk naik binatang tunggangan tadi. Pergi ke mana? Mahsyar. Ilal mahsyar. Perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh. Kata para ulama sebut, tempoh paling sikit di mahsyar, minimum mahsyar, bermula daripada 50,000 tahun. Tuan-tuan, jangan berangan dan jangan pernah minta dengan Allah, ya Allah jadikan mahsyar 1000 tahun. Tak payah berangan untuk. Sebab tempoh paling minimum 50,000 tahun. Yang itu paling minimum. Kalau tuan-tuan nak berangan 50,000 boleh. Subhanallah. Dengan sebab itu, ketika kita semua berdiri di mahsyar, ada orang bersembang dengan orang sebelah dengan satu soalan je. Berapa lama dulu kita hidup di dunia? Lalu kawan yang dijawab, yang di sebelah tu jawab, sehari ataupun sekerat hari, separuh hari. Bila melihat panjang dan lamanya mahsyar, panjang dan lamanya barzakh, panjang dan lamanya sirat, bila bercakap, kawan sebelah tanya berapa lama kita duduk di dunia? Sehari ataupun sekerat hari. Bukan orang tak jawab 60 tahun. Naik binatang tunggangan, ini VIP. Semoga Allah SWT memuliakan kita semua dengan tunggangan tersebut. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, ini orang Islam. Orang Islam yang biasa, yang ada dosa, yang orang Islam yang ada dosa, yang tak sempat taubat tapi Islam. Ada semayang 5 waktu buat, puasa Ramadan buat,
Tapi arak minum. Saya pernah jumpa kan, arak minum. Setiap minggu tunggang minum. Ada orang sembahyang, puasa Ramadan, umrah, keluarkan zakat, tikam nombor. Yang tu dia tak boleh tinggal. Kan? Kadang dengan baju yang sembahyang Jumaat tu, terlupa salin. Lupa balik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang Islam yang berdosa berjalanlah. Sinfun musyah, berjalan kaki ke mahsyar. Dan kumpulan yang ketiga, munafiqun, kufar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang paling saya takut sekali untuk kehidupan akhirat ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, kami himpunkan orang-orang fasik, orang-orang munafik dan orang-orang kafir fi jahannam jami'a, sekali dalam neraka jahannam. Duduk sekali satu tempat. Munafik dan kafir. Sinfun yamshuna ala wujuhihim, apabila bangun daripada tiupan sangkakala yang kedua, mulut mereka inilah yang sebut ya wailana man ba'athana min marqadina, celaka betul siapa yang bangunkan kami daripada tidur ni. Lalu datang para malaikat dan mengheret mereka menuju ke mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menterbalikkan kaki mereka ke atas, muka mereka di bawah, lalu dihentak-hentakkan muka itu menuju ke mahsyar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim, bagaimana mereka boleh berjalan dengan muka mereka? Lalu Nabi jawab, siapakah yang membuatkan mereka berjalan di atas muka bumi dulu? Sahabat kata, Allah. Lalu Nabi pun jawab, Allah jugalah yang akan membuatkan mereka berjalan dengan dihentak-hentakkan muka mereka menuju ke mahsyar. Tak masuk neraka lagi tuan-tuan, sudah menghentak muka ke tanah. Tuan-tuan, kalau berjalan kaki 100 km tak pakai slipper, kaki jadi apa? Melecur. Tapak kaki berdarah dan melecur. Itu berjalan 100 km. Kalau hentak muka 1000 km, agak-agak macam mana rupa orang ini apabila sampai di mahsyar? Bertaburan kulit dan daging dia bila dia bangun. Sampai di mahsyar, kepala dia akan dikalihkan, dia akan duduk macam berdiri macam biasa balik. Muka dia macam mana? Subhanallah. Wal'iyadu billah. Hati-hati, kafir, munafik. Namanya Islam, dalam hati dia terlalu benci dengan hukum hakam Islam. Namanya Islam, tetapi dalam hatinya sangat benci dengan agama yang dia warisi daripada ibu dan ayah dia, Islam itu. Dia tak senang dengan kaum Islam. Banyaklah hari ini ramai. Hati-hati, jangan sampai digolongkan oleh Allah dalam kumpulan al-munafiqun. Kami himpunkan munafik dan kafir itu serentak dan sekali, kata Allah, dalam neraka jahannam. Kemudian semua sampai di mahsyar. Tuan-tuan bayang di mahsyar. Balik malam ni nak tidur 2 minit, pejam mata, bayang mahsyar. Teringin tengok mahsyar, buat solat hajat. Tuan-tuan, ada orang Allah perlihatkan kepadanya mahsyar. Tak ada lah. Ada orang karamahnya Allah perlihatkan kepadanya mahsyar. Kemudian setelah semua berhimpun, tuan-tuan bayang satu tanah yang rata
Tidak ada pokok, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada rumah, tidak ada bangunan, tidak ada rumput, tidak ada pasir. Semata-mata tanah yang kosong. Warnanya seperti koko ataupun keperakan. Macam itulah, lebih kurang warna macam itulah. Dia bukan, tanah tu bukan warna hijau, bukan. Dan di atas tanah mahsyar itu satu dosa pun tidak pernah dilakukan. Tak ada dosa. Saya nak ajak tuan-tuan bayangkan di atas tanah itu, mahsyar itu, Allah himpunkan ke semua binatang. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, sampai ayat wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila tatkala mana mereka di mahsyar, mereka akan melihat binatang-binatang juga dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang mana ustaz? Binatang yang Allah baru cipta? Tidak. Kesemua binatang yang telah dan pernah hidup di atas muka bumi Allah dikembalikan nyawa mereka. Kucing, lembu, kura-kura, buaya, zirafah, kesemuanya akan dikembalikan nyawa, kemudian berjalan di mahsyar. Khadi'atan ru'usihim, kesemuanya menundukkan kepala mereka ke bawah. Takut. Binatang takut, dan binatang tidak ada dosa. Manusia tunduk, binatang berjalan tunduk. Luas mana mahsyar itu kalau binatang Allah hidupkan ke semua sekali. Untuk apa dihidupkan binatang? Untuk diadili, tetapi tidak dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Ya betul ya ni. Kan? Akan diadili, ya. Nabi sebut dalam satu hadis, Allah datang, Allah panggil 2 ekor kambing. Satu-satu dipanggil, datang ke depan. Seekor bertanduk dan seekor lagi tidak bertanduk. Lalu Allah arahkan binatang yang tidak bertanduk itu untuk menanduk kawannya. Kerana dulu di dunia dia selalu ditanduk oleh kawannya, kambing yang bertanduk tadi. Tanduk balik, orang tak kata, tanduk balik. Berapa kali? Kalau binatang pun sekecil itu, apatah lagi yang dilakukan oleh manusia. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, yang berat timbangannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang diridai oleh Allah. Kesemuanya ditimbang oleh Allah. Bermula daripada sebesar zarrah. Kalau pinjam penyangkul tak pergi balik, cangkul. Itu bukan zarrah dah tu, itu berjuta-juta zarrah tu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kan ayat Quran tu. Sesiapa yang melakukan sebesar zarrah kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Kalau ambil selipur orang, tu besar zarrah kah? Itu bukan besar zarrah tu, itu dah berapa juta zarrah tu. Kalau ambil duit orang sebulan 200, sewa tanah sepatutnya bahagi dengan adik-adik dan adik-adik semua. Dia makan dia seorang, sebulan 500, sebulan 1000. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Akan dilihat. Kejahatan sebesar zarrah akan ditimbang, kebaikan sebesar zarrah akan ditimbang. Di mana? Di mahsyar. Sekejap lagi kita tengok. Sekejap lagi. Dah pukul 9. Saya 9.30. Tuan tunggu sekejap lagi je. Saya cepat. Allahu Akbar. Seorang berdiri di mahsyar.
Berapa jarak, berapa keluasan yang Allah bagi untuk dia berdiri dan berehat? Jawapannya, keluasan yang diberikan untuk dia berdiri dan berehat ialah keluasan untuk dia meletakkan kedua tapak kakinya. Itu saja. Bukan saya sebut, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya saya dan kita semua tidak terkejut apabila dibangunkan di mahsyar nanti. Hanya ruang untuk meletakkan dua telapak kaki kita saja. Macam tu. Seluruh binatang dihidupkan oleh Allah. Seluruh syaitan dihidupkan kembali oleh Allah. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Seluruh jin dihidupkan kembali. Jin lain, syaitan lain. Syaitan dia tak ada timbang, dia terus ke neraka jahanam. Jin ada tak ditimbang pahala dan dosa? Ada. Kerana jin ada tuntutan untuk berpuasa, zakat, haji, solat, buat baik dan buat jahat. Jin. Maka jin juga akan dipanggil seperti manusia, seorang demi seorang. Kita akan tengok, ustaz, semua jenis jin. Ya. Dengan mata yang tuan-tuan tengok pada malam ini, seluruh jin tuan-tuan akan tengok. Bahkan seluruh syaitan dan juga ketua syaitan, iblis, akan kita tengok dengan mata kita. Subhanallah. Ini keajaiban mahsyar. Tak ada orang bercakap. Tidak ada orang yang bercakap ketika itu. Semua diam. Kesemuanya diam. Ini Allah sebut dalam Quran. Kesemuanya diam. Sebanyak makhluk Allah yang ada di mahsyar, tiada siapa pun yang bercakap, semua diam. Tunduk. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Diseret pada hari mahsyar itu neraka jahannam. Diseret neraka, ya, diseret. Diseret dan dibawa untuk dilihat percikan apinya oleh penduduk mahsyar. Tuan-tuan, bukan masuk dalam neraka lagi, melihat percikan apinya. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Ini Al-Quran. Ketika itu api neraka jahanam melepas dan meledakkan apinya, lalu meletup di atas sebesar istana dan sebesar bandar-bandar besar. Tuan-tuan, letusan tu yang kita tengok api malam 31 ke malam kuat tau kan, New Year apa semua tu, api pom tu yang besar. Di mahsyar nanti percikan neraka jahanam sebesar bandar. Ya ilaha illallah. Bawah api dia. Lihat api berdiri, didekatkan matahari, qadri mil disebutkan, dengan kadar 1 mil. Kata para ulama yang menguraikan hadis ni, kami pun tak tahu mil itu mil apa, mil dunia ataupun mil akhirat. Tetapi bahang panas matahari itu akan dirasakan berdasarkan keadaan dosa masing-masing, tak sama. Lalu Nabi pun sebut, ketika berdiri di tempat masing-masing, ada orang yang peluhnya membanjiri di kawasan yang dia berdiri sampai menenggelamkan buku lalinya. Tenggelam buku lali. Tidak air peluh. Panas. Di kalangan mereka yang peluhnya ketika berdiri di mahsyar mencecah sehingga ke lututnya, mencecah sehingga ke pinggangnya, mencecah sehingga ke lehernya, dan mencecah sehingga mengikat mulutnya. Nabi sebut yuljim. Yuljimuhu iljama. Lalu Nabi menunjukkan dengan tangannya di sini. Peluh tu di sini. Mencecah telinganya, telinga ni separuh ni. Dan ada di kalangan mereka yang banyak dosanya dan mereka berenang di dalam peluhnya sendiri. Panas yang bersangatan. Sangat panas. Para malaikat ketika itu kesemuanya di langit membentuk bulatan di dalam saf yang tersusun. Malaikat tidak ditimbang. Malaikat tidak ditimbang. Seperti mana syaitan tidak ditimbang.
Akan tetapi syaitan terus ke neraka, malaikat terus ke syurga. Dan ada malaikat yang bertugas di dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Bertugas di dalam neraka Jahannam. Ramai bilangan mereka. Nama mereka Zabaniyah. Itu cerita neraka. Habis dah semalam. Kemudian bila semua sampai, tuan-tuan pun tengok di sebelah kanan di mahsyar. Jauh mata memandang, tuan-tuan tak nampak di mana penghujungnya. Jin campur manusia, campur binatang, campur syaitan. Terlampau ramai. Tengok sebelah kiri sama, tengok di belakang pun sama. Bila tengok di depan, kita nampak letusan api neraka Jahannam naik. Waji'a yawma idzin bi jahannam, ayat tadi. Yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra. Allah arahkan para malaikat, heret neraka Jahannam datang. Duduk di depan semua. Ada 70,000. Hadis ni sahih. Tuan-tuan jangan risau. Yang saya baca ni insya-Allah 95%. Ada sikit saja yang dhaif, tetapi boleh untuk diceritakan. 70,000 tali yang melekat di neraka Jahannam. Pada setiap tali ada 70,000 para malaikat. Darab lah. Lebih kurang 5 bilion malaikat yang tarik neraka Jahannam. 5 bilion malaikat. Malaikat ni bukan besar ni, bukan 1.7. Bukan 1.8 meter. Malaikat. 70,000 tali yang diikatkan di neraka Jahannam untuk ditarik. Setiap tali dipegang 70,000 orang para malaikat. Hadis ini sahih. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kalau nak baca dia punya ni pun ada. Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alf zimam ma'a kulli zimamin sab'una alf malakin yajurrunaha. Mereka menariknya. Apabila ditarik neraka Jahannam datang ke mahsyar, lalu mereka pun melihat percikan apinya. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Lalu neraka Jahannam mengeluarkan bunyinya yang kuat. Tertunduk dan terlututlah semua yang berada di mahsyar mendengar suaranya. Baru dengar suara. Lembut lutut terduduk. Tak tertahan. Baru dengar suara, belum berada di dalamnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Jahannam ini mengeluarkan suara, dia bersuara, dia mempunyai suara. Kemudian semua berdiri dan menunggu di situ. Tunggu. Menunggu untuk satu tempoh yang begitu panjang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ceritanya bila semua sampai di mahsyar, matahari dah dekat, yang terasa panas sudah terasa panas, berhimpit-himpit, hanya ada ruang untuk meletakkan kedua telapak kaki. Di kanan dan kiri kita ada jin, ada syaitan, ada munafik, ada Islam, ada binatang. Boleh kita tengok daripada arah. Lalu dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, berapa puluh ribu tahun dibiarkan oleh Allah. Inilah yang diceritakan. Sekarang saya akan cerita ni. Duk sebut nak cerita ni, geram tu kan. Tuan-tuan sekalian, inilah yang diceritakan oleh Rasulullah, iaitulah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat teragung.
Allah membiarkan keseluruhan makhluk itu, binatang, malaikat, jin, syaitan dan manusia, kelima-lima makhluk itu dibiarkan oleh Allah. Tak buat apa tuan-tuan, tidak lakukan apa-apa, hanya berdiri. Tetapi berdiri itu, kata para ulama, membuatkan perut, leher mereka berlubang kerana terlalu lama. Terlampau lama ya Allah. Lalu berkatalah manusia-manusia yang tiada iman, ya Rabb, wahai Allah, arihni, selesaikan aku walau ilan nar, walaupun dicampakkan masuk dalam neraka. Hadis ini sahih. Orang yang putus harapan waktu tu, berdiri terlalu lama, tak buat apa-apa, makan pun tidak, minum pun tidak, mati pun tidak, hidup dan tersiksa. Lalu berkata, ya Rabb arihni walau ilan nar, ya Allah, bagi selesailah. Nak campak dan neraka pun tak apa. Sehingga keluar di mulut dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kecuali mereka yang pergantungannya kepada Allah. Kepada Allah. Kemudian bila dah biar terlalu lama, manusia ramai-ramai, ini hadis syafaat teragung. Pemilik syafaat teragung di kalangan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi Allah, seorang saja, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak berasa seronok kalau di mahsyar nanti Nabi sebut ada orang dibangunkan di mahsyar dan dia dapat melihat aku di mahsyar? Tak teringin. Ada di kalangan umatku yang dibangkitkan oleh Allah di mahsyar dan dia boleh melihat dan berjumpa dengan aku di mahsyar. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling banyak berselawat di kalangan kamu kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok Nabi. Kalau duduk boleh tengok Nabi. Maksudnya VIP ke tidak? VIP. Dia tak rasa VIP di padang mahsyar, mereka tidak merasakan kepanjangan mahsyar. Ini tuan, ini rahsia. Bukan rahsia pun, Nabi sebut. Mereka tidak merasakan keperitan dan kepanjangan mahsyar. Tengok Rasulullah, nampak Rasulullah. Rasulullah tunjuk Rasulullah, tu Rasulullah. Allahu Rabbi. Aktsarukum alayya salatan. Nabi kata, yang paling banyak berselawat kepada aku di kalangan kalian. Tapi kalau banyak selawat, jangan subuh tinggal pula. Ni pasal apa ni? Semalam dah 1000 dah Ustaz. Takkan nak subuh lagi. Oh, yang tu sesat dengan sesat. Jangan tinggal semayang. Buat semua tuntutan yang Allah minta sikit je tuan-tuan. Allah tak minta untuk puasa hari-hari. Allah tak minta untuk keluarkan zakat setiap hari. Semayang saja setiap hari. Jaga solat. Kesemua berjumpa dengan Nabi Adam. Cerita syafaat teragung sejam. Syafaat teragung saja part tu sejam. Ni saya skip banyak ni. 9 syukur dah. Lagi 15 minit. Kesemua ketika itu setelah dibiarkan oleh Allah berdiri dalam keadaan yang tersiksa, panas, lapar, perut terbocor, leher terbocor. Semua berjumpa kepada Nabi Adam AS. Wahai Nabi Adam, Allah menciptakan kamu sebagai manusia yang pertama. Wahai Nabi Adam, kamu ialah ayah kepada semua manusia. Wahai Nabi Adam, kamu Nabi dan Rasul yang mulia, diciptakan oleh Allah secara langsung. Bagilah syafaat kepada kami. Mohonlah dekat Allah supaya Allah mulakan hisab. Tuan-tuan, seluruh manusia nak minta dengan Nabi Adam bukan masuk syurga. Nak minta dengan Nabi Adam bercakap dengan Allah untuk dimulakan perhitungan.
Ni tak masuk tajuk perhitungan ni. Kita ni belum masuk tajuk dihitung. Apabila jumpa Nabi Adam, mereka pun minta ramai-ramai. Nabi Adam Rasul yang mulia, umurnya 940 tahun. Nabi Adam pernah melakukan sekali je kesalahan. 940 tahun. Kita, saya dan kita semua sehari 5 dosa kita buat kepada Allah. 6 dosa, 11 dosa. Bohong saja berbelas-belas sehari. Tipu saja. Adam alaihi salam hanya melakukan satu kesalahan. Bila manusia ramai minta dengan dia, wahai Nabi Adam, tolonglah, minta Allah mula. Dah lama sangat kami berdiri. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi. Aku tak boleh nak bagi syafaat sebab dulu aku pernah melakukan berapa kesalahan? 1. Tuan-tuan, muhasabah. Saya dan kita semua pakat muhasabah, renung. Seperti apa kedudukan kita di mahsyar kalau seorang rasul tidak berani untuk mengutarakan syafaat kepada Allah di mahsyar, seorang rasul. Nabi Adam kata, idhabu ila ghairi, pergi kepada Nabi lain. Subhanallah. Itu ucapan dia, tuan-tuan. Ucapan tu, yang tu saya sebut sebiji tu. Idhabu ila ghairi, pergi ke Nabi lain, pergi ke Rasul lain. Maka mereka pun pergi ke Rasul lain. Dia ada beberapa orang Rasul, saya tak ikut turutan lah. Kemudian pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun sebut benda yang sama. Saya skip lah, saya tak cerita panjang benda apa yang dilakukan. Kemudian pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa kata pergi kepada Rasul lain. Kemudian mereka pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kata pergi ke Nabi lain. Kemudian mereka pergi ke Ibrahim alaihissalam. Tentang siapa ke semua Nabi yang disebutkan? Mereka adalah anggota majlis presiden para Rasul. Majlis presiden para Rasul 5 orang, ulul azmi. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ini presiden-presiden ni. Yang ni yang paling hebat, kan? 5 ini yang paling hebat. Sebab itu kita ketika itu memilih mereka. Wahai Ibrahim, kamu disebut Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim jawab apa? Nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, pergi ke Rasulullah. Aku tak berani untuk bercakap pada hari ini. Tentang kenapa? Kelima-lima Rasul tadi jawab, aku tak berani untuk bercakap dengan Allah pada hari ini. Kerana hari ini ialah hari yang paling Allah murka semenjak diciptakan muka bumi ini. Kemudian semua para Rasul itu kembali menundukkan muka mereka. La ilaha illallah. Kemudian ke semua para Rasul itu kembali menundukkan muka mereka. Tunduk balik. Takut. Kita kan, kita. Bila Nabi yang terakhir, Nabi Ibrahim kata pergilah cari Nabi lain. Kesemua melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu manusia yang sampai di padang mahsyar, tuan-tuan. Ingatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi kepada umatnya. Waktu Nabi naik titi sirat, tuan-tuan, Nabi manusia pertama yang naik titi sirat. Kelajuan Rasulullah seperti petir. Nabi langkah kaki kiri Nabi dah duduk di depan syurga. Tapi belum masuk syurga. Dia panggil sahat al-jannah, ruang depan syurga. Bila Nabi duduk di ruang depan syurga, Nabi tengok titian sirat. Nabi sebut dengan mulutnya, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan umat aku, selamatkan umatku. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu duduk di dunia dulu, ketika hidup di dunia dulu, Nabi duduk termenung, air mata Nabi turun.
Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, teringat ikhwani, teringat saudara maraku. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ni siapa? Antum ashabi, kamu kawan-kawan aku. Saudara maraku ialah umat-umatku yang beriman denganku tetapi tidak pernah melihat aku, iaitulah kita semua. Teringatnya Rasulullah dengan kita semua. Nah, bila Nabi naik sirat pun masih teringat umat dia. Allahumma sallim sallim, ya Allah, selamatkan umat aku, selamatkan umat aku. Kemudian tu titik sirat tu dah habis dah tu, tu episod lain lah tu. Kan saja ambil episod lain kan. Kesemua pergi kepada Nabi. Wahai Muhammad, Rasulullah, Habibullah, tu gelaran Nabi, Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah keadaan kami yang tiada lagi yang boleh memberikan syafaat kepada kami. Satu riwayat cerita, Nabi Isa sendiri datang. Dia sendiri datang, dia kata, ya Muhammad, lihatlah keadaan para Nabi dan Rasul, dan lihatlah keadaan semua manusia, kesemuanya mengharapkan syafaat. Maka Nabi pun sebut, ana laha, aku berhak untuk memberikan syafaat itu, aku layak untuk memberikan syafaat itu. Sebab apa? Sebab semua Rasul pernah menggunakan doa mustajab yang diberikan oleh Allah. Allah bagi sama sekali ya, semua Rasul dah guna doa tersebut. Nabi Nuh selepas dia berdakwah 1000 tahun, yang masuk Islam tak sampai 80 orang. La ilaha illallah. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, siang dan malam. Yang masuk Islam tak sampai 80 orang. Baru Nabi Nuh angkat tangan. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Selepas 1000 tahun. Bukan jadi AJK dakwah 6 tahun tau. Bukan kerja di pejabat agama 18 tahun. 1000 tahun. Berapa orang masuk Islam? Tak sampai 100 orang. Baru dia angkat tangan. Dan dia rasa berdosa dengan doa itu. Sebab Nabi Nuh AS berdoa, ya Allah, tenggelamkan semua yang ada di atas muka bumi ini. Jangan tinggal serumah pun. Dia rasa berdosa, Nabi Nuh AS. La ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW berjalan menuju ke Arash. Tuan-tuan jangan risau, semua orang akan melihat Arash. Saya boleh cerita Arash, tapi kita pun tak tahu bagaimana bentuk dia. Tetapi dia akan berada di atas. Manusia, jin, syaitan, binatang semua duduk di bawah, para malaikat di atas, Arash paling atas. Sebab apa Arash akan dilihat walaupun malaikat yang banyak telah pun menutup. Langit tak ada, langit tak ada. Malaikat yang ramai itu telah pun menutup makhluk-makhluk Allah yang berdiri di mahsyar. Malaikat dah tutup sebab bilangan malaikat lebih ramai. Tetapi semua orang tetap nampak Arash. Sebab Nabi sebut 77 langit kalau dihimpunkan, diletak di tepi Arash seperti mana sekeping besi yang dibaling di tengah padang pasir. Besi itu langit, padang pasir itu Arash. Padang pasir, besi sekeping. Langit campur 77, lempar. Nabi nak bagi tahu besarnya Arash. Begitu. Subhanallah. Arash. Nabi SAW berjalan. Sebenarnya Arash lebih besar daripada tu, tapi saya pendekkan cerita tu. Kan, dia lebih besar. Nabi berjalan menuju ke bawah Arash. Lalu Nabi pun sujud. Dengan satu nilai sujud dan satu doa,
yang tidak pernah dibacakan oleh mana-mana Rasul. Dengan doa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memakbulkan permintaan Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu, sebab Nabi sujud. Tuan-tuan, ibadat yang paling utama sekali, yang paling tajam sekali, yang paling menenangkan seorang Muslim ialah apabila dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semayang 2 rakaat, tuan. Tak cukup 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Tak cukup 4, tambah lagi 2 rakaat. Sampai Allah menunjukkan jalan keluar kepada masalah kehidupan yang kita ada. Betul, yang ini sangat mujarab. Sangat mujarab. Sebab itu apabila Nabi nak panjatkan doa terbesar di atas alam ini, maka Nabi sujud di bawah arasy. Nabi sujud. Angkat kepala kamu, wahai Muhammad. Sal tu'tah, mintalah wahai Muhammad, kamu akan diberikan. Isfa' tu syafa', berilah syafaat wahai Muhammad, kamu akan memberi syafaat. Tuan-tuan tahu apa doa Nabi ketika itu? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu apa doa Nabi ketika itu? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati rabbi ummati, umat aku wahai Tuhan umat aku. Tuan-tuan tak rindu lagi Rasul ni? Ketika itu Allah memberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad. Hadiah itu tidak dimiliki oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Apa tuan-tuan? Siapa yang pernah dengar ceramah saya, dia tahu apa hadiah itu. Hadiah itu tidak dimiliki oleh mana-mana Nabi dan Rasul pun tak dapat. Takkan dapat hadiah itu. Hadiah itu ialah sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kedudukan dan hadiah untuk dimasukkan ke dalam syurga tanpa perlu beratur panjang, tanpa perlu nama mereka dipanggil, tanpa perlu dihisab seorang demi seorang. Terus nama mereka ini satu kumpulan je Nabi sebut, dipanggil dan diasingkan ketika itu, tunggu untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, Nabi Musa dipanggil tak untuk ditimbang? Ya, Nabi Musa juga dipanggil untuk ditimbang. Hadis sahih, saya sebut pada tuan-tuan, satu hadis sahih, Nabi Nuh adalah manusia pertama yang dipanggil oleh Allah. Nuh alaihissalam taqaddam, datang ke depan. Labbaika ya Rabbi, aku menyahut panggilanmu wahai Tuhan. Datang ke depan dia. Bentangkan buku amalan Nuh alaihissalam. Lalu Allah tanya kepada Nuh alaihissalam, wahai Nuh, hal ballaghta qaumak? Apakah kamu menunaikan tanggungjawab kamu menyampaikan dakwah kepada umat kamu? Nabi Nuh kata ya. Wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi kepada kamu? Nabi Nuh pun jawab, Muhammadun wa ummatuh, Muhammad dan umatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ayat tu. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Wahai umat Muhammad, kamu telah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat yang adil. Kerana di mahsyar nanti kamu akan menjadi saksi kepada nabi-nabi yang lain. Lalu Allah tanya kepada umat Nabi Muhammad, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, adakah Nuh telah menyampaikan dakwahnya? Kita pun jawab, ya. Subhanallah. Tuan-tuan, bila Nabi cerita dengan sahabat, ada satu kumpulan di kalangan umat aku mendapat hadiah yang tidak terperi besarnya. Tuan-tuan bayang tengok orang lain nak beratur seorang demi seorang. Kalau beratur 7 bilion orang hari ni yang hidup 2020, tuan-tuan, 7 bilion orang beratur untuk ditimbang. Tuan-tuan, agak-agak seorang berapa tahun Allah Ta'ala timbang? Kita katalah seorang seminit. Teruk sangat tu seminit tu, laju sangat. Kalau seminit
7 bilion nak ditimbang seorang demi seorang memerlukan masa 7 bilion minit. Dia lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila Nabi sebut ada di kalangan umat aku mendapat hadiah yang tidak akan pernah dapat oleh mana-mana Rasul dan Nabi, mereka terus masuk syurga. Ada satu orang sahabat namanya Uqashah ibn Mihsan ataupun Uqashah ibn Mihsan. Dua cara sebut nama dia, Uqashah ataupun Uqashah. Lelaki Uqashah ni lelaki. Dia angkat tangan. Bila Nabi sebut hadis ni, dia terus angkat tangan. Dia seorang saja angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan aku seorang daripada yang masuk syurga tanpa hisab itu? Nabi pun kata, anta minhum. Aku doakan kamu salah seorang daripada mereka. Lepas tu, ramai tak angkat tangan? Ramai ya. Nabi kata, sabaqakum biha Uqashah. Uqashah dah dapat yang hadiah terawal tadi. Usahalah tuan-tuan. Saya ada kita semua. Kan, selagi hayat di kandung badan, selagi pintu taubat tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon dengan Allah, ya Allah, muliakan kami dengan syurga Firdaus tanpa hisab dan azab. Doa 9.30. Tuan-tuan tak bergerak ke? Ya. Yang terakhir sekali, habis dah. Saya skip kat tuan-tuan suasana ditimbang seorang demi seorang. Yang tu 1 jam setengah. Sebab cerita mahsyar ni panjang, 6-7 jam. Malam ni kita 1 jam setengah aja. Saya skip kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang terakhir untuk malam ni, Nabi Nuh dipanggil Nabi kedua, Nabi Rasul ketiga, keempat. Rasul dulu tuan-tuan, Rasul dulu. Habis. Manusia ramai. Bila ramai, Rasul tuan-tuan ada 313. 25 yang Allah sebut dalam Quran. Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad ke 313. Lalu Nabi pun ke depan. Ni tengok Rasulullah. Ya Rabb, wahai Allah, qaddim ummati. Dahulukan umat aku. Lalu Allah dahulukan umat Nabi Muhammad SAW. Potong queue orang ni. Cukup seronok lah hari ni. Hari ni siapa boleh potong queue tu kalau umat Muhammad. Potong queue, pergi ke depan. Tapi bukan timbang ramai-ramai kan, dipanggil seorang demi seorang. Siapa yang diberikan buku dengan tangan kanan, ketahuilah, insya-Allah dia adalah ahli syurga. Dan sesiapa yang diberikan buku dengan tangan kiri, Sayyidina Ibnu Abbas sebut, ada orang dia ambil buku dengan tangan kiri, tetapi dia angkat tangan kanan dia untuk capai malaikat kepak, buang tangan kanan dia. Lalu dia mengambil buku dengan tangan kiri dan dia ahli neraka. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, kan ayat Quran. Dan mereka yang mengambil buku dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka ini adalah dari kalangan yang ditimbang oleh Allah dan dengan mudah ditimbang. Satu habis. Pahala dia banyak. Apa Allah sebut dalam ayat ni? Wa yanqalibu ila ahli masrura. Tuan-tuan balik tengok. Dan mereka yang mendapatkan buku amalan dengan tangan kanan ialah mereka yang dimudahkan oleh Allah timbangan amalan-amalan mereka, kerana banyaknya pahala dan ibadah yang dilakukan oleh mereka setelah dapat buku dengan tangan kanan. Yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka pun berlari mendapatkan ahli keluarga mereka
dalam keadaan yang begitu gembira. Air mata turun lah. Air mata turun. Tuan-tuan, ambil keputusan SPM 7A pun menangis dah sejam. Menangis. Seronok. Keseronokan. Menangis keseronokan. Tak payah 7 lah, 3A pun menangis keseronokan lah. Kawan tak pernah ada A, 2A, nangis dah. Tuan-tuan sekalian, kita yang mendapat buku tangan kanan, apabila mendapat buku itu, berlari mendapatkan ahli keluarga kita yang juga ahli syurga. Daripada jauh kita tengok isteri kita, kita tengok suami kita, setelah lama berdiri dan setelah lama berpisah. Entah berapa ratus ribu tahun kita berpisah. Berpelukan kita di satu tempat. Ni Allah cerita, ni Allah sebut. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka berjumpa sesama ahli keluarga mereka. Alhamdulillah. Alung-alung ahli syurga juga alhamdulillah dulu. Ayah selalu ingatkan Alung untuk tak tinggal solat. Alung kata alhamdulillah ya, kita ahli syurga. Mana adik kamu Alung? Adik kita di sebelah pihak yang lain ayah. Sebab apa? Sebab anak-anak ada yang solat, ada yang tak solat. Maka betapa tidak bahagianya seseorang itu tuan-tuan ketika dia masuk dalam surga nanti, tetapi ada ahli keluarganya yang dibakar di dalam neraka. Jadi sama-samalah kita mengajak ahli keluarga kita untuk mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, dan kemudiannya mendapat surga Firdaus Allah tanpa hisab dan azab. Sekadar itu dulu insya-Allah untuk malam ni, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.